Assalamualaikum, saya Iskandar pada tanamsiri.com. Hari ini kita nak bercerita tentang kulat. Ini adalah untuk penjelasan tentang remark saya pada minggu lepas, iaitu kita tidak sepatutnya meracun kulat sekiranya kita ingin menanam secara organik. Sementara tu saya ingin menyemai dulu ya. Jadi untuk menyemai hari ini dalam pasu panjang, pertama sekali saya sodok daun-daun yang luruh daripada pokok berkaitan dengan rumah. Jadi daun-daun ni dah separa reput. Jadi saya isikan pasu dengan daun yang dah reput. Kemudian saya tambah tanah daripada tempat yang saya komposkan ya. Tanah ni mengandungi bahan-bahan organik yang dah reput. Jadi selain daripada tanah, saya sodok semua sekali yang ada dalam ni. Dan ini termasuklah cacing tanah, bakteria, kulat serta hidupan lain yang ada dalam tanah tu. Jadi perhatikan, saya tak cuba mengelak daripada meletakkan hidupan di dalam tanah. Ini satu ekor ya, cacing bergeleding dia. Jadi masa menyodok pun saya pastikan saya tak tersodok pada cacing, tak mahu dia tercedera ya, sebab kalau dia tercedera dia akan mati. Jadi selepas saya isi saja tanah, mana saya kutip cacing-cacing ada, saya letakkan dalam pasu. Jadi tujuan diletakkan cacing dan segala hidupan yang ada dalam tanah ni sebenarnya sebab bila kita alih je tanah ke dalam pasu, kita dah nak bina satu komuniti yang baharu. Dalam komuniti baharu ni maknanya ia saling bergantungan ya. Hidupan dalam tanah ni ia saling bergantungan. Sebenarnya bukan hidupan dalam tanah, tapi tanaman kita sendiri pun bergantung kepada hidupan di dalam tanah. Dan ini bukan saja bergantungan terhadap cacing tanah atau kutu kayu atau apa-apa yang ada dalam tanah. Ini termasuk juga dengan kulat. Maknanya bila saya berkebun, saya tidak akan bunuh kulat yang ada di dalam tanah. Ini ramai yang mungkin tidak setuju ya. Sebab kepercayaan dulu, mitos ya, mitos ialah kulat merosakkan tanaman. Okay, sementara tu saya semai dulu. Jadi pasu ni saya semai dengan benih sawi, iaitu sawi daripada baka renek. Jadi selepas tabur, saya guris-guriskan permukaan tanah supaya benih-benih ni tersebar ya. Supaya semuanya tersebar dan insya-Allah semua akan dia akan terasing, maknanya dijarakkan dengan lebih sekata. Okay, menjawab kepada soalan yang saya terima minggu lepas ya, racun kulat apa yang Cik Iskandar gunakan? Saya tak gunakan racun kulat. Sebab dia macam ni. Kebanyakan tumbuhan, sebenarnya hampir semua tumbuhan yang hidup ya, yang ada di atas muka bumi ni, dia bukan hidup secara bersendirian. Kecuali yang orang berkebun lah. Okay, tapi yang hidup yang kita tanam secara organik ataupun yang hidup secara liar, dia saling bergantungan dengan hidupan yang lain. Okay. Dan hampir semua tanaman dia bergantung kepada kulat. Jadi kulat ni banyak dalam tanah. Okay. Dia berselirak dalam bentuk berbenang halus. Berbenang halus yang kita tak nampak dengan mata kasar. Kita hanya nampak apabila kita gunakan mikroskop. Kita hanya nampak dengan bantuan mikroskop. Jadi dia berselirak dalam tanah
dan dia bersambung dengan akar tumbuhan. Jadi sebab dia bersambung dengan akar tumbuhan, kulat jenis ni kita panggil mycorrhiza. Myco bermaksud kulat, rhiza, rhiza bermaksud akar. Jadi kulat ni sehidup dengan tumbuhan dan dia bersambung melalui akar tanaman. Jadi banyak mana kulat ni hidup? Kalau ikut kajian, dia kata 80 hingga 95% daripada tumbuhan hidup saling bergantungan dengan kulat. Saling bergantungan dengan mycorrhiza. Jadi hubungan antara dua ni dipanggil hubungan mutually beneficial. Maksudnya ia menguntungkan kedua-dua pihak. Jadi pada follower yang dah ada e-book menanam secara organik di rumah, pasti akan pernah terjumpa dengan istilah jaringan makanan tanah. Sebab dalam tanah ni ada pelbagai hidupan dan dia saling berkaitan. Jadi itu kita panggil food web. Maknanya masing-masing ada berkait dari segi tanaman, dari segi makanan. Jadi kepentingan mycorrhiza ni sebenarnya bukan baru. Ada kajian saintifik yang dah lama dibuat. Sebagai contoh, dalam tahun 1885, seorang saintis daripada Jerman nama Albert Bernhard Frank, beliau buat kajian terhadap tanaman pokok pine. Sebahagian ditanam di tanah yang telah diracun kulat dan sebahagian lagi tanah yang mengandungi kulat. Dan beliau dapati tanaman yang ditanam di kawasan yang ada kulat ni, pokok dia lebih besar dan pertumbuhan dia lebih cepat. Jadi kalau kita berkebun, kita nak pokok besar, kita nak pertumbuhan cepat, kita jangan beracun tanah. Kita jangan bunuh kulat yang ada dalam tanah. Sebenarnya hampir semua hidupan, hampir semua tumbuhan yang ada di dalam tanah, maksud saya tumbuhan lah, tanaman, dia tak boleh hidup sebenarnya tanpa kulat. Tak boleh hidup. Ada yang tak boleh pakai. Sebenarnya hampir semua tumbuhan dia hidup ada kaitan dengan mycorrhiza ni. Sebab mycorrhiza ni ada banyak koloni, dan setiap koloni itu ada fungsi yang tertentu. Jadi ada juga kajian yang menunjukkan bahawa ada tumbuhan dia tak boleh hidup kalau tak ada kulat ni. Dia memang wajib ada kulat. Dan kulat ni antara kelebihan dia, ia nombor satu membantu tanaman untuk serap lebih banyak nutrien. Sebab dia akar ni sebenarnya dia kasar. Dia tak boleh pergi pada semua kawasan atau ruang dalam tanah. Tapi mycorrhiza, micelia kulat ni, dia boleh masuk celah-celah mana pun sebab dia sangat halus, dia mikroskopik. Jadi apabila dia bersambung dengan akar tumbuhan, dia boleh masuk ke dalam tempat-tempat yang akar tak boleh masuk, dapat larutkan nutrien yang ada, serap, beri pada akar, serap dan pokok dapat makanan, dapat nutrien. Sebagai balasannya, bila dilakukan fotosintesis, dia hantar makanan ke akar keluarkan cecair daripada makanan tu dan diserap oleh kulat. Jadi dua-dua dapat manfaat. Tumbuhan boleh dapat nutrien, khasiat daripada tanah melalui kulat, dan kulat boleh dapat makanan daripada pokok yang dihasilkan melalui fotosintesis. Sebab kita perlu ingat, kulat ni dia tak buat makanan sendiri. Dan kulat juga sebab dia extend akar, dia sambung akar jauh ke bawah tanah,
dia menyebabkan tanaman atau tumbuhan kita tahan kemarau. Okay. Maknanya kalau tak ada kulat, pokok dia lebih cepat kering dan mati. Tapi kalau ada kulat, kulat ni dia akan masuk sampai ke bawah tanah sana, dapatkan air, kemudian bagi pada pokok. Jadi pokok lebih tahan kemarau. Okay, satu lagi, kulat ni iaitu mycorrhizal ni, dia membantu tanaman kita supaya tahan penyakit. Okay, pokok yang sehidup dengan kulat ni, dia tak mudah diserang penyakit. Okay. Maknanya lebih kurang macam fungsi dalam badan kita juga. Kalau badan kita banyak probiotik dalam badan, dia tak bagi peluang pada kuman-kuman untuk membawa penyakit pada kita. Jadi kita akan tahan penyakit. Tumbuhan pun sama. Dia sehidup dengan mycorrhizal, menyebabkan dia tahan serangan penyakit. Okay. Itu penyakit daripada mikroorganisma lah, maknanya daripada kuman. Dan disebabkan oleh dia bekalkan nutrien kepada tanaman. Okay. Maknanya mycorrhizal ni dia membantu tumbuhan untuk cepat besar, lebih cepat besar dan lebih besar daripada tanaman yang lain. Sebab tu kalau kita berkebun, kita perlukan mycorrhizal ni. Kalau tanam sayur, sayur kita lebih besar. Dan satu lagi, pokok berbuah akan berbuah dengan lebih cepat. Jadi kalau masalah pokok yang kita tanam tak berbuah tu, satu daripada kemungkinan dia ialah kita dah meracun kulat. Okay? Kita dah bunuh kulat-kulat yang ada dalam tanah. Sebab ada kajian yang buat yang menunjukkan mycorrhizal ni dia bekalkan keperluan baja kepada pokok, iaitu terutamanya contoh macam fosforus. Maknanya dia pergi masuk, dia cernakan fosforus, bawa dan beri pada pokok. Jadi satu lagi daripada kajian yang diorang buat, didapati mycorrhizal ni, kulat dalam tanah ni, dia hidupkan semula tanah yang mati. Maknanya kalau kita reclaim tanah, kita kulit dengan kulat, kita berkebun secara organik, insya-Allah tanah tu akan hidup balik. Dia tidak lagi jadi tanah yang gersang dan ia juga membantu menghalang hakisan tanah. Jadi banyak manfaat kulat yang ada dalam tanah ni. Jadi kalau kita nak bercerita tentang kulat dalam aktiviti berkebun secara organik ni, sebenarnya topik ni amat luas dan insya-Allah saya akan buat posting macam ni dari masa ke masa tentang manfaat kehidupan yang ada dalam tanah. Dan jangan lupa untuk ikuti video daripada Tanam Sendiri. Dan juga boleh dapatkan e-book iaitu Menanam Secara Organik di Rumah, dan ia kaya dengan maklumat. Serta kalau yang saya update yang baru, saya akan buat e-book yang baru. Mungkin contoh macam tentang kulat ni, kita buat e-book yang baru. Maknanya ada topik baru untuk saya menulis dan kita sama-sama boleh manfaat daripadanya. Terima kasih kerana menonton video ini.